Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Rusdan Muhammad Zawti dan nombor matrik saya ialah 287015. Hai, nama saya Nur Izzati binti Mahir, nombor matrik 287099. Assalamualaikum, nama saya Nur Hafizah binti Mokhtar dan nombor matrik saya ialah 287133. Nama saya Nur Elia Atirah binti Muhammad Kamal dan nombor matrik saya adalah 28764. COVID-19 bukanlah lagi penyakit yang biasa, malah sudah menjadi pandemik yang telah melanda seluruh dunia. Penyakit ini pada awalnya berlaku di negara China iaitu di Wuhan yang bermula pada Disember 2019. Selepas itu, jangkitan ini telah merebak ke seluruh dunia sehingga ke Malaysia dan menyebabkan ia memberi kesan yang sangat negatif kepada negara dan juga rakyat. Antara objektif kajian yang disenaraikan adalah mengenal pasti usaha pelbagai pihak membantu rakyat semasa pandemik dan yang kedua adalah menjelaskan cabaran merealisasi usaha tersebut. Antara usaha pihak kerajaan dalam membantu rakyat ketika pandemik ialah dengan menguatkuasakan pemeriksaan kesihatan dengan cara menyediakan pengimbang suhu di setiap pintu masuk premis bagi individu yang hendak masuk ke premis tersebut. Selain itu, pihak kerajaan telah mewajibkan setiap individu yang mempunyai rekod perjalanan dari luar negara hendaklah dikuarantin di tempat yang disediakan. Seterusnya, pihak kerajaan telah pun mengawal penularan wabak COVID-19 dengan cara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang bertujuan mengawal orang ramai keluar masuk dari sesuatu kawasan ke kawasan yang lain. Akhir sekali, pihak kerajaan telah pun mengumpul dana untuk diserahkan kepada pesakit COVID-19 yang mengalami krisis kewangan dan juga telah menubuhkan hospital sementara untuk dijadikan pusat kuarantin dan pusat rawatan kepada pesakit yang mempunyai risiko yang rendah. Seterusnya, pihak media massa dan sosial juga bersama-sama membantu rakyat ketika penularan wabak tersebut. Antara sumbangan mereka ialah penggunaan tanda pagar stay at home di semua platform media sosial telah membuatkan orang ramai untuk turut serta mengikut kempen tersebut dan hanya duduk di rumah. Oleh hal demikian, penularan wabak COVID-19 dapat dikurangkan dan keselamatan masyarakat akan lebih terjamin. Bukan itu sahaja, pihak tersebut juga membantu pihak-pihak lain yang sedang mengumpulkan dana atau wang yang akan diagihkan kepada masyarakat yang memerlukan dengan memviralkan perkara tersebut di media sosial agar dana yang diperoleh akan lebih banyak dan lebih ramai masyarakat yang memerlukan dapat dibantu. Pihak lain yang berusaha dalam membantu orang ramai ketika pandemik ialah pihak kaki tangan bukan kerajaan atau NGO. Akibat daripada penularan wabak COVID-19, banyak kilang terpaksa ditutup dan kesannya sebahagian pekerja mereka akan ditamatkan terus tugas mereka. Oleh hal demikian, pihak NGO telah menggalas tanggungjawab tersebut untuk membantu mereka yang terkesan akibat perkara tersebut. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh mereka antaranya seperti mereka telah menyediakan bantuan makanan seperti beras, gula, makanan kering dan lain-lain lagi demi memastikan golongan-golongan yang memerlukan tersebut tidak terus terpinggir. Kemudian, mereka juga telah mengambil langkah dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membantu menyediakan peralatan-peralatan yang digunakan oleh frontliners seperti suit PPE. Mereka telah bekerjasama dengan menjahit sendiri suit PPE untuk diberikan kepada petugas barisan hadapan. Selain itu,
institusi awam juga turut prihatin terhadap nasib rakyat akibat pandemik. Antara sumbangan mereka terhadap masyarakat ialah universiti awam seperti Universiti Putra Malaysia UPM telah berjaya menginovasikan pencuci tangan pembasmi kuman segera serta pelindung muka. Di samping itu, banyak universiti dan kolej telah mengumpul dana untuk membantu pelajar yang terjejas oleh virus. Contohnya Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Penyelidik tempatan tidak duduk diam. Mereka juga bersama membantu masyarakat negara kita dengan mencipta pelbagai teknologi untuk membantu rakyat Malaysia menghadapi wabak pandemik COVID-19. Antara contoh pembangunan teknologi tersebut ialah mereka telah mencipta kit ujian pantas COVID-19, penciptaan pelindung muka menggunakan cetakan 3D, pemotongan laser dan DIY. Seterusnya, mereka juga telah mencipta terowong sanitasi. Selain itu, terdapat beberapa cabaran untuk merealisasikan usaha bagi membantu rakyat ketika pandemik. Disebabkan pandemik ini, negara menghadapi masalah ekonomi yang sangat teruk kerana banyak sektor yang terpaksa ditutup dan tidak dapat dijalankan sepanjang PKP dilaksanakan. Hal ini menyebabkan kerajaan menghadapi masalah kewangan yang tidak mencukupi bagi membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan dan yang memerlukan bantuan. Oleh itu, negara terpaksa mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion setiap hari ketika PKP dilaksanakan. Selain itu, cabaran oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. KKM menghadapi cabaran katil yang tidak mencukupi di setiap hospital dan pusat kuarantin di setiap negeri. Ini kerana jumlah pesakit yang sentiasa meningkat setiap hari dan sesetengah masyarakat atau rakyat yang tidak mahu melakukan ujian saringan COVID-19. Hal ini akan menyusahkan semua pihak dan akan menyebabkan bilangan pesakit COVID-19 ini akan bertambah disebabkan sikap masyarakat itu sendiri. Ya, cabaran barisan harapan seperti PDRM, MKN dan ATM. Mereka telah melakukan pemeriksaan di setiap permis, di kedai makan atau di pasaraya untuk memastikan masyarakat sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Faktor keselamatan juga terpaksa berpanas siang dan malam, terutamanya ketika membuat pemeriksaan jalan raya ketika tibanya waktu hari raya dan bulan puasa. Terusnya, pihak NGO juga menghadapi cabaran dalam masalah kekurangan sumbangan kos operasi seperti gaji, bil elektrik, allowance petugas dan kos bahan mentah. Mereka terpaksa menggunakan wang mereka yang melibatkan ribuan ringgit. Mereka juga terpaksa menangguhkan misi mereka bagi membantu rakyat yang berada dalam kesusahan akibat mereka tidak dapat keluar untuk membantu mereka. Akhir sekali ialah cabaran institusi pendidikan. Usaha institusi pendidikan ialah untuk menutup semua jenis sekolah dan universiti yang ada dalam negara bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 merebak dalam kalangan pelajar. Hal ini memberi cabaran kepada pelajar untuk belajar di rumah dan tenaga pengajar untuk mengajar secara dalam talian. Hal ini kerana kebanyakan pelajar mempunyai capaian internet rendah, terutama pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan luar bandar. Dengan ini, mereka sukar untuk mengikuti kelas secara Google Meet, Google Classroom atau aplikasi lain. Ada juga pelajar yang mengambil kesempatan untuk bermain gadget semasa kelas sedang berlangsung. Hal ini memberi kesukaran kepada tenaga pengajar untuk mengajar dalam talian.
kesimpulannya, COVID-19 ini bukanlah pandemik yang biasa, namun virus ini telah membawa kepada perubahan yang begitu luas dalam negara maupun dunia. Sudah tentu, manusia merupakan individu yang paling terkesan akibat pandemik ini. Virus yang melanda di dunia ini sukar untuk dihapuskan begitu saja. Oleh itu, salah satu benda yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat ialah mengikut piawaian dan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Justru itu, kita harus bersiap sedia untuk hidup bersama dengan virus ini sehingga terdapat inisiatif yang benar-benar berkesan untuk menghapuskan virus ini. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian dan terima kasih.